各位弟兄姐妹平安，大家好。 Shalom saudari semuanya. 大家好吗？ Apa kabar semuanya? 好久不见， Sudah lama tidak bertemu dengan Anda semua. 一见就老了。首先我要感谢朱堂牧师还有智社们给我机会，今天在这里分享上帝的话。 Saya mengucap terima kasih kepada Gembala Sidang dan para majelis yang memberikan saya kesempatan untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan hari ini. 当朱堂牧师跟我说你今天要讲的题目是使人得生命的见证的时候， Ketika Gembala Sidang mengatakan kepada saya bahwa tema untuk khotbah pada pagi hari ini adalah kesaksian hidup yang menghidupkan, 我是在准备这个讲章的时候充满挣扎，在准备讲章的 ketika 时 saya 候。 mempersiapkan naskobah ini, saya ada pergumulan di dalam hati saya. 因为什么呢？因为今天所要讲的就是生命的见证。 Mengapa? Karena tema pada pagi hari ini adalah tentang kesaksian hidup. 我觉得本身还不够好， Saya merasa bahwa kesaksian hidup saya tidak cukup. 所以在讲这一篇道的时候呢，有一点战兢。 Sehingga pada saat saya akan sharingkan firman di pagi hari ini, saya ada sedikit gentar. 可是上帝的话还是要讲， Tapi firman Tuhan harus dikabarkan. 求主帮助。 Kiranya Tuhan membantu. 我们来同心祷告。 Mari kita melihat, mari kita berdoa. 天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你带领我们今天在你分别的日子，能够来到你的圣殿来敬拜，来歌颂荣耀你的名。天父上帝，这个时候我们要进入你的话语，主啊，求主透过你的话语来向我们每个人说话，来教导、提醒，甚至来管教我们。天父上帝也把你两位仆人在传递的当中，由从你而来的智慧，也求主自己来包容。主啊，谢谢你将以下时间仰望在主的手中，我们如此祷告，奉耶稣基督的名祈求，阿们。好，我们来读一段经文，在约翰福音第12章第9到11节。 Kita akan melihat satu nas Alkitab di Injil Yohanes pasal 12 ayat ke-9 sampai ke-11. 约翰福音第12章9到11节，我们先用中文，然后用印尼文。有一大群犹太人知道耶稣在那里，就都来了。然而他们不单是为了耶稣的缘故，也是要看看耶稣使他从死人中复活的拉撒路。于是祭司长想把拉撒路也杀掉，因为有许多犹太人为了拉撒路的缘故离开他们，信了耶稣。 Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. 有一个小村里有一个名叫安迪， Di sebuah desa ada seseorang yang bernama Andi. 安迪呢已经好多年中了非常严重的癌症， Dan Andi ini sudah menderita penyakit kanker yang sangat serius. 整个乡村的人都知道他的病况， Seluruh warga di desa itu sudah mengetahui kondisi Andi. 他们都很可怜他， Mereka sangat kasihan kepada Andi 看到他的病况一天比一天越来越严重， dan melihat kondisi penyakitnya yang semakin hari semakin gawat 他的体力也越来越衰弱， dan kondisi tubuhnya juga semakin lemah. 大家都认为他一定要快要死了。 Semua orang berpendapat bahwa sebentar lagi dia akan meninggal. 可是没有想到，有一天来了一个从外地来的一个医生，用特殊的手段把这个安迪的病医好了。 Tetapi tidak disangka suatu hari ada seorang dokter dari luar kota yang datang ke desa itu dan menyembuhkan Andi dengan suatu cara penyembuhan yang khusus. 整个乡村的人看到安迪的病能够被医好，整个乡村的人都很惊喜。 Dan semua warga di desa itu merasa sangat terkejut melihat bahwa penyakit Andi bisa disembuhkan. 那么安迪从这个重病好起来之后呢，安迪的生命在整个乡村成为一个真实的见证。 Dan setelah Andi disembuhkan, kehidupannya menjadi sebuah kesaksian penyembuhan di dalam desa ini. 他的痊愈给乡村的人看到奇妙的这个这一理。 Kesembuhannya membuat warga di desa itu melihat
mukjizat kesembuhan. 所以很多人都想看这个安迪他怎么会好起来。 Dan oleh karena itu banyak orang yang ingin bertemu dengan Andi dan mengetahui bagaimana dia bisa sembuh. 可是这个事情发生之后呢，当地的医生就感到激怒。 Tetapi setelah peristiwa ini terjadi, dokter-dokter setempat merasa sangat marah. 因为他们之前已经想办法把这个安迪的病医好，可是失败。 Karena sebelumnya mereka sudah menggunakan segala cara untuk menyembuhkan penyakit Andi tetapi gagal. 所以呢，现在乡村的人开始不给他们看病。 Dan setelah itu warga di desa itu mulai tidak lagi mencari dokter-dokter setempat di saat mereka sakit. 这样呢，当地医生就受到威胁了。 Dengan begitu dokter-dokter setempat merasa terancam. 因此，当地医生呢就想办法把安迪和外地来的医生的名声破坏。 Dan dokter-dokter setempat berpikir untuk bagaimana cara merusak nama baik Andi dan nama baik dari dokter yang datang dari luar kota tersebut. 他们这么做呢，不是因为安迪犯错， Mereka melakukan ini bukan karena Andi telah melakukan kesalahan apa. 可是安迪的权益呢，使到当地的医生看起来没有什么作用。 Tetapi kesembuhan dari Andi menunjukkan bahwa dokter-dokter setempat itu tidak terlalu berguna. 这就是正如拉撒路复活事件里面所发生的事情。 Ini sama halnya seperti yang terjadi di dalam peristiwa kebangkitan dari Lazarus. 那么今天早上呢，我们所读的经文呢，是讲到关于有一群犹太人因拉撒路的复活，后来眼里祭司长并相信主耶稣。 Nah, saat kita baca di pagi hari ini menunjukkan bahwa ada sebagian orang Yahudi yang karena kebangkitan dari Lazarus mulai meninggalkan imam-imam kepala dan percaya dan mengikuti Yesus. 另外呢，祭司长正在想办法把拉撒路杀掉。 Dan di lain pihak, para imam kepala mulai berpikir bagaimana cara untuk membunuh Lazarus. 拉撒路的复活这个事件呢，是显明了主耶稣的大能，能够把一个死了的人活过来。 Peristiwa kebangkitan Lazarus menunjukkan kuasa dari Yesus yang sanggup untuk membangkitkan orang mati. 是一个非常浩大的奇迹。 Ini adalah suatu mukjizat yang sangat besar. 很多人来看拉撒路从死里复活，可是有一点奇怪的事情。 Banyak orang datang untuk melihat peristiwa kebangkitan ini, tetapi ada satu hal yang sangat aneh terjadi. 拉撒路的复活反而给祭司长带来负面的反应。 Kebangkitan dari Lazarus menyebabkan respon yang negatif dari para imam kepala. 祭司长对拉撒路的复活根本不是一个喜乐的事情。 Bagi imam-imam kepala, kebangkitan dari Lazarus bukanlah hal yang berbahagia. 反而他们感到受到威胁， Sebaliknya, mereka merasa terancam. 因此他们就想把拉撒路杀掉。 Oleh karena itu, mereka memikirkan cara untuk membunuh Lazarus. 因为拉撒路的复活使到很多人相信主耶稣。 Karena kebangkitan dari Lazarus menyebabkan banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. 在这里呢，有一个问题想问大家： Di sini saya ingin bertanya satu pertanyaan kepada Anda semua. 拉撒路的复活，可说大家都知道是主耶稣的作为。 Kita semua mengetahui bahwa kebangkitan Lazarus adalah perbuatan dari Yesus. 是一个奇迹。 Ada sebuah mukjizat. 可是为什么祭司长不回转相信主耶稣呢？ Tetapi kenapa para imam kepala tidak berbalik dan percaya kepada Yesus? 大家知道吗？ Apakah Anda mengetahui jawabannya? 为什么他们不相信主耶稣？ Mengapa mereka tidak percaya kepada Yesus? 因为祭司长多数是一个犹太人， Karena para imam kepala kebanyakan adalah orang Saduki. 他们是不相信复活的这个事件， Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. 他们只在犹太公会中影响力很大的人。 Dan mereka mempunyai pengaruh yang sangat besar di dalam mahkamah agama Yahudi atau Sanhedrin. 他们与罗马人合作，是政治宗教上专为了得利益而已。 Mereka bekerja sama dengan pemerintahan Romawi di dalam politik dan agama untuk kepentingan mereka sendiri. 那么从拉撒路复活的这个事件呢，给我们看到有一群犹太人，则因看到拉撒路从死里复活，而知道是主耶稣叫他复活，
他们就相信了。 Dalam peristiwa kebangkitan Lazarus ini, kita bisa melihat ada sebagian orang Yahudi karena melihat peristiwa kebangkitan ini menjadi percaya dan mengikuti Yesus 就成为基督徒了。 dan menjadi orang Kristen. 可是为什么我们已经努力传福音， Tetapi mengapa kita yang sudah dengan rajin mengabarkan Injil, 却我们好像讲了好几遍的道理， dan kita sudah berkhotbah banyak sekali, 已经讲到累了， dan mungkin sudah mengabarkan Injil sampai lelah, 可是我们的亲朋戚友还不肯成为基督徒。 tetapi famili dan teman-teman kita belum mau menjadi orang Kristen. 拉撒路没有说过一次话， Lazarus tidak berkata satu kata pun. 没有讲过一篇道， Dia juga tidak pernah berkhotbah. 可是，一群犹太人就回转相信主耶稣了。 Tetapi ada sekelompok orang Yahudi yang berbalik dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. 我们一直跟人一直跟人传福音， Kita terus-menerus mengabarkan Injil kepada orang lain. 可是那个人好像不肯相信主耶稣。 Tetapi sepertinya orang-orang tersebut tidak bersedia percaya kepada Tuhan Yesus. 到底怎么一回事？ Apakah yang sedang terjadi? 拉撒路没有说过一次话， Lazarus tidak berkata satu kata pun 没有讲过一篇道， dan tidak pernah sekalipun berkhotbah. 可是，一群犹太人就来到耶稣那边相信他。 Tetapi ada sekelompok orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus. 拉撒路的复活 Kebangkitan dari Lazarus 是一个生生活着的一个见证。 adalah kesaksian hidup yang nyata. 那么，我们目前基督徒往往就单单注意到话语的见证， Dan pada umumnya orang-orang Kristen selalu berfokus pada kesaksian dari kata-kata saja, 却忽略了我们自己的生命就是主的见证。 dan mengabaikan bahwa kehidupan kita itu adalah kesaksian bagi Tuhan. 只要我们行事为人与基督的福音相称， Asalkan kehidupan kita selaras sejalan dengan firman Tuhan, 往往会产生比话语见证更大的果效。 maka akan memberikan dampak atau efek yang jauh lebih besar daripada kesaksian yang hanya mengandalkan kata-kata saja. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 为什么圣雄甘地虽然知道并认识主耶稣，可是他不肯成为基督徒？ mengapa Mahatma Gandhi walaupun sudah mengetahui tentang Yesus tetapi tidak bersedia menjadi orang Kristen? 我们知道圣雄甘地是印度其中的一位属灵领袖， Kita mengetahui bahwa Mahatma Gandhi adalah seorang pemimpin rohaniawan di India. 他也被称为和平人物。 Dan dia juga disebut sebagai orang yang mencintai kedamaian. 他对基督教非常有深刻的看法， Dia mempunyai kesan yang sangat mendalam terhadap pengajaran Kristen. 所以他怎么说呢？ Dan dia pernah berkata, 他这样说： dia mengatakan, 我喜欢你的基督，可是我不喜欢你的基督徒，因为你们基督徒不像基督。 saya menyukai Kristus Anda, tetapi saya tidak menyukai orang Kristen Anda karena Anda sebagai orang Kristen tidak menyerupai Kristus. 大家听了我这句话，大家的感受怎么样？ Bagaimana perasaan Anda setelah mendengar perkataan ini? 每次我听到这句话，我自己的感受就很羞愧。 Di saat saya mendengarkan perkataan ini, saya merasa sangat malu sekali. 圣雄甘地他的这个说法呢，代表什么？ Perkataan Mahatma Gandhi ini mempunyai arti yang bagaimana? 代表他很尊敬并羡慕主耶稣的教导。 Ini berarti bahwa dia sangat mengagumi dan menghormati pengajaran Yesus Kristus, 特别是关于慈爱、饶恕、怜悯。 terutama tentang kasih, belas kasihan, dan pengampunan. 因为这一些都是在主耶稣里面的教导。 Karena ini semua ada di dalam pengajaran Tuhan Yesus. 他又说什么？
Apalagi yang dia katakan? 他说他特别喜欢主耶稣的登山宝训。 Dia mengatakan dia terutama sangat menyukai khotbah di bukit dari Yesus. 对他来说，登山宝训是一个对灵命、对道德最高峰的一个教训。 Karena menurut dia, khotbah Yesus di bukit itu adalah pengajaran yang paling tinggi di dalam kehidupan dan moral manusia. 可是他对基督徒非常绝望， Tetapi dia sangat kecewa terhadap orang Kristen. 因为基督徒不都是把上帝的爱、上帝的平安显明出来。 Karena banyak orang Kristen yang tidak menghidupi kasih dan kedamaian dari Tuhan Yesus. 他的这个看法呢，说明了我们的信心跟我们的行为应当相称。 Perkataan dari dia ini mengajarkan kepada kita bahwa kehidupan kita harus selaras atau sejalan dengan iman kita. 圣雄甘地会这么说，是因为当时印度被荷兰统治。 Mahatma Gandhi bisa mengatakan perkataan ini karena di saat itu India dikuasai atau dijajah oleh Belanda. 他知道多数荷兰人都是基督徒， Dan dia mengetahui bahwa kebanyakan orang Belanda adalah orang Kristen. 可是行为上在统治印度的时候呢，太凶猛了。 Tetapi di dalam penjajahan Belanda terhadap India, orang-orang Belanda sangat kejam sekali. 所以他说什么？ Oleh karena itu dia berkata, 我不介意成为基督徒， saya tidak keberatan menjadi orang Kristen. 只要基督徒把基督的教训活出来。 Asalkan orang Kristen menghidupi pengajaran Tuhan Yesus. 这代表圣雄甘地非常尊敬基督的教训，成为道德上的模范。 Ini menggambarkan bahwa Mahatma Gandhi sangat menghormati pengajaran Tuhan Yesus dan menganggapnya sebagai teladan moral. 那么从这一段里面呢，我们可以知道关于拉撒路的见证是一个怎么样的见证。 Di dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa kesaksian dari Lazarus adalah kesaksian yang bagaimana? 第一个呢，拉撒路的见证是一个引起注意力并制造影响的见证。 Yang pertama, kesaksian dari Lazarus adalah suatu kesaksian yang bisa menarik perhatian orang lain dan memberikan pengaruh kepada orang lain. 从约翰福音12章第9到11节呢， Dari nas Alkitab yang kita baca tadi, 关于拉撒路复活的见证， yang terkait dengan kesaksian kebangkitan Lazarus, 不单引起四周围人的注意力，而且制造了非常重要的影响力。 bukan hanya menarik perhatian orang-orang di sekitarnya, tapi juga memberikan pengaruh yang besar kepada mereka. 很多人来见拉撒路和主耶稣，可说关于主耶稣所行的奇妙作为，能够引起注意力并广大的心愿。 Banyak orang datang untuk bertemu dengan Lazarus dan Yesus karena perbuatan dari Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. 因此呢，使人得生命的见证是一个能够引起别人的注意，并透过行为、透过真实的改变来显明上帝的大能。 Oleh karena itu, kesaksian hidup yang bisa memberikan kehidupan adalah kesaksian yang bisa menarik perhatian banyak orang dan melalui perubahan kehidupan kita bisa memberikan pengaruh yang besar kepada orang lain. 第二呢，拉撒路的见证是一个导向信心的见证。 Yang kedua, kesaksian dari Lazarus adalah suatu kesaksian yang membawa atau menuntun orang kepada iman. 主耶稣让拉撒路从死里复活， Yesus membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. 这个世界呢，成为上帝大能活生生的证据。 Ini adalah bukti nyata dari kuasa Allah yang luar biasa. 看到拉撒路复活的人，后来相信主耶稣，因为他们无法否认所发生的奇迹。 Orang-orang yang melihat kebangkitan dari Lazarus ini menjadi percaya kepada Yesus karena mereka tidak bisa menolak kenyataan bahwa Lazarus dibangkitkan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 拉撒路复活的见证， kesaksian dari kebangkitan Lazarus 成为唯一的理由，为什么很多人开始相信主耶稣？ menjadi satu-satunya alasan mengapa orang-orang di saat itu mulai percaya kepada Tuhan Yesus. 这里告诉我们什么？ Apa yang ingin dikatakan di dalam bagian ini? 使人的生命的见证是引导别人来到对主耶稣有信心的见证。
Kesaksian kehidupan yang memberikan hidup itu adalah kesaksian yang akan membawa orang lain menuju iman kepada Tuhan Yesus. 所以说， Oleh karena itu, 舍人的生命的一个见证呢，不单是关于特别的行动而已， kesaksian kehidupan yang memberikan hidup itu bukan hanya kesaksian tentang pekerjaan yang luar biasa, 而是关于一个人的生命怎么样能够引导人来认识主耶稣，并相信主耶稣是救世主。 tetapi bagaimana kesaksian ini bisa membawa kehidupan seseorang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dunia. 正如拉撒路， Sama seperti Lazarus, 我们的生命也能够成为上帝大能、上帝慈爱有力的见证。 kehidupan kita juga bisa menjadi kesaksian yang menunjukkan kuasa dari Tuhan. 当上帝在我们的生命动工的时候， Di saat Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, 别人将会看到有所改变， orang-orang akan melihat perubahan di dalam kehidupan kita, 因此呢，被吸引来认识主耶稣。 sehingga menjadi tertarik untuk mengenal Tuhan Yesus. 第三， Yang ketiga, 拉撒路的见证是一个能够面对反抗的见证。 kesaksian dari Lazarus adalah kesaksian yang bisa menghadapi tantangan atau ancaman. 虽然拉撒路的这个见证、复活见证是正面的影响， Walaupun kesaksian kebangkitan Lazarus ini adalah positif adanya, 可是拉撒路的见证呢，也可对一些宗教领袖带来反抗。 tetapi kesaksian kebangkitan Lazarus ini mendapatkan respon yang negatif dari para pemuka agama 因为他们受到威胁， karena mereka merasa terancam. 这表示一个有影响力的见证，时常面对挑战并拒绝。 Ini menunjukkan kepada kita suatu kesaksian yang mempunyai kuasa seringkali mendapatkan penolakan atau tantangan dari orang lain. 那么从这里告诉我们什么？ Dan di sini mengajarkan kepada kita 舍人得生命的见证，很多时候不单带来改变，而有时候也带来对抗。 kesaksian kehidupan yang memberikan hidup itu bukan hanya akan membuat perubahan di dalam hidup seseorang, tetapi kadangkala juga akan mendapatkan penolakan. 第四， Yang keempat, 拉撒路的见证是一个反映出神能力的见证。 kesaksian dari Lazarus adalah kesaksian yang mencerminkan kuasa Tuhan. 拉撒路复活的见证呢，显明出主耶稣能力的一个真实见证。 Kesaksian kebangkitan Lazarus itu menunjukkan kuasa yang nyata dari Tuhan Yesus. 所以说，舍人的生命的见证呢，在每一天的日子，应该要反映出神的能力，也显明出神的品格。 Oleh karena itu, kesaksian kehidupan kita yang membawakan kehidupan itu haruslah di dalam kehidupan setiap hari kita menunjukkan atau mencerminkan kuasa Tuhan dan karakter-karakter Tuhan. 意思说，我们的生命应该符合我们的信心。 Yang artinya adalah kehidupan kita harus sejalan dengan iman kita, 显明出神的爱、 mencerminkan kasih Tuhan, 正直以及真实的改变。 dan menunjukkan perubahan yang nyata di dalam kehidupan kita. 那么这一切呢，是神的能力在人的生命所反映出来的现象。 Ini semua adalah fenomena yang terjadi di saat kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan manusia. 那么我们成为基督徒， Maka kita sebagai orang Kristen, 怎么样的生命才是舍人得生命的见证呢？ kehidupan yang bagaimana yang bisa menjadi kesaksian kehidupan yang memberikan hidup. 第一个呢，我们要成为榜样， Yang pertama, kita harus menjadi teladan. 在我们每一天的生活里头， Di dalam kehidupan kita setiap hari, 应该反映出对主耶稣的信心，以及学习基督的品格。 harus mencerminkan iman kita kepada Tuhan Yesus dan mencerminkan karakter-karakter Yesus. 包括善行、彼此相爱， Termasuk melakukan perbuatan baik, saling mengasihi, 以及显出正直的生命。 dan menunjukkan kehidupan perubahan yang nyata. 请问， Numpang tanya, 我们目前的生命如何？ kehidupan kita selama ini bagaimana adanya? 驾车的还是骑摩托车的人？ Yang membawa mobil atau yang membawa kereta,
当我们停在红绿灯的时候， Di saat kita berhenti di lampu lalu lintas, 相信有一些人闯红绿灯， saya percaya mungkin ada orang yang melanggar lampu lalu lintas, menerobos lampu merah. 我们呢？ Bagaimana dengan kita? 我们跟着闯吗？还是在那边停着等绿灯？ Apakah kita ikut menerobos lampu merah atau kita berhenti di sana dan menunggu sampai lampu hijau? 我们有没有做榜样？ Apakah kita menjadi teladan? 骑摩托车的人， Yang membawa sepeda motor, 骑的时候有没有戴安全帽？ apakah di saat Anda membawa sepeda motor Anda memakai helm? 我今天目前在巴岗和萨那堂服侍， Saya melayani di Gemi Hosana di Pakam. 我发现巴岗骑摩托车的人大多数没有戴安全帽。 Saya melihat bahwa kebanyakan orang-orang yang membawa sepeda motor di Pakam itu tidak memakai helm. 安全帽是给警察看， Memakai hanya untuk diperlihatkan kepada polisi. 没有警察就不戴安全帽。 Jika tidak ada polisi maka tidak memakai helm. 其实我们知道安全帽是为了安全， Sebenarnya kita mengetahui bahwa fungsi dari helm itu adalah untuk melindungi kita, 不是为了警察。 bukan untuk polisi. 我们有没有做榜样？ Apakah kita menjadi teladan? 第二，我们成为一个基督徒应该怎么样？ Yang kedua, sebagai orang Kristen kita harus hidup bagaimana? 应该把上帝的作为显明出来。 Hidup kita harus menyaksikan karya pekerjaan Tuhan. 我们可以分享上帝的工作在我们的生命给别人。 Kita bisa men-sharingkan pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita kepada orang lain. 比如说，分享当我们面对困难的时候， Misalnya di saat kita menghadapi permasalahan, 上帝怎么样帮助我们？ bagaimana Tuhan membantu kita. 上帝怎么样给我们出路？ Bagaimana Tuhan membuka jalan bagi kita. 有一次呢，当我在兰州城市服侍的时候， Suatu saat di saat saya melayani di kota Ranto, 有一次我就带一家人从兰州自己驾 L300这辆车到先达城。 suatu hari saya membawa mobil L300 membawa jemaah dari Pakam menuju ke Siantar. 我们一大早就出发了， Pagi-pagi hari kami sudah mulai berangkat. 因为我本身喜欢，如果出外地的话，一大早出发。 Saya suka di saat kita melakukan perjalanan luar kota kita mulai berangkat di pagi hari. 因为如果早上出发的话，在路中发生事情可以容易去解决。 Karena jika di pagi hari kita mulai berangkat keluar dan jika ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, masih ada waktu untuk menyelesaikannya. 那么我们到刚刚过加拿大，Kota Dan Nopan， di saat kita melewati kota Kanapan, Aikanopan, 过了加拿大， setelah melewati Aikanopan, 我这个车辆就泡胎了， dan mobil saya rusak. 一个轮胎泡胎了， Dan satu roda ban itu bocor. 破碎了，不是单单漏风， Bukan hanya bocor tapi hancur. 就在路旁就修理，就换另外一个胎， Dan kita berhenti di pinggir jalan dan mulai mengganti ban yang hancur itu. 就开始走了。 Dan mulai berjalan lagi. 走到过了几沙兰， Dan setelah melewati kisaran, 又在泡胎了， bannya hancur lagi. 两个轮泡胎了， Dua ban hancur. 还能够走吗？ Apakah masih bisa jalan? 没有备胎了， Tidak ada ban cadangan lagi. 就停在旁边。 Maka kita berhenti di pinggir jalan. 刚好路旁边附近都没有什么人， Dan kebetulan di saat itu di sekitar tempat kita berhenti tidak ada orang lain. 只有野树、 Hanya ada pohon hutan, sawit、 kelapa sawit. 就野树，没有人，没有小店，也没有。 Tidak ada toko-toko kecil. 那个时候时间差不多11点， Di saat itu waktu kira-kira jam 11. 差不多吃中午的时间， Kira-kira waktu jam makan siang. 怎么办？ Apa yang harus kita lakukan? 上帝蛮有怜悯的上帝， Allah kita adalah Allah yang berbelas kasihan. 上帝就派一个人卖玉米的经过我们那边， Dan Tuhan mengutus orang yang menjual beras untuk melewati
tempat kita. 卖薏米的jagung， Menjual jagung. 感谢主， Puji Tuhan. 因为我带2个孩子还很小，所以他们还可得吃。 Karena saya membawa 2 anak saya masih kecil, mereka bisa makan. 那么关于轮胎怎么办呢？ Bagaimana dengan 2 ban yang sudah hancur? 感谢主， Puji Tuhan. 上帝让我记得一个弟兄， Tuhan mengingatkan saya ada seorang jemaat, 一个好弟兄， seorang jemaat yang baik. 是在三板涛的一个弟兄，三板涛perdagangan。 Ada seorang jemaat yang di perdagangan. 因为那个差不多靠近50，还有靠近perdagangan。 Karena itu dekat dengan daerah 50, dekat perdagangan. 就是 Daniel 弟兄，Daniel 弟兄， Yaitu namanya adalah Daniel. 大家应该认识， Anda mungkin kenal. 所以我就打电话给他， Maka saya menelepon dia 求他帮助买一个新的轮胎。 agar dia membantu saya untuk membeli ban yang baru. 半个小时左右， Setengah jam, lebih kurang setengah jam. 他就把那个新的轮胎带来。 Dan dia membawa ban yang baru itu ke tempat saya. 后来修好之后呢，换轮胎之后呢，我们就继续跑到贤达。 Dan setelah ban diganti, kita mulai berjalan menuju ke kota Siantar. 这个是什么？这个是什么？ Apakah ini? 这个是上帝的大能， Ini adalah cara Tuhan. 上帝的怜悯， Belas kasihan dari Tuhan. 上帝的同在。 Penyertaan dari Tuhan. 第三呢， Yang ketiga, 我们的生命应该是怎么样的生命？ kehidupan kita seharusnya adalah kehidupan yang bagaimana? 是用我们对上帝的信心面对挑战。 Yaitu kehidupan yang mengandalkan iman kita kepada Tuhan untuk menghadapi segala tantangan. 拉撒路的见证呢，不仅引起这个人人来相信主耶稣， Kesaksian dari Lazarus bukan hanya membawa orang-orang datang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. 拉撒路的见证也干扰那一些拒绝主耶稣的人。 Kesaksian dari Lazarus juga mengganggu orang-orang yang menolak Yesus. 那么在这里呢，我们看到祭司长受到威胁， Di sini kita bisa melihat bahwa imam-imam kepala mengalami kecaman, mendapatkan 因为拉撒路的复活引起了人人对主耶稣有信心。 karena kebangkitan dari Lazarus membuat banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 在我们的生命当中， di dalam kehidupan kita, 当我们拥有有力的见证，也会引起负面的反应。 di saat kita mempunyai kesaksian yang mempunyai kuasa, kadang-kadang juga akan membawakan respon yang negatif. 特别对那些因福音的真理感到困扰的人， Terutama yang merasa terganggu dengan kebenaran firman Tuhan. 可是虽然拉撒路的见证使到祭司长讨厌， Tetapi walaupun kesaksian dari Lazarus membuat para imam kepala membencinya, 甚至想把拉撒路杀掉， bahkan ingin membunuh Lazarus, 可是拉撒路仍然为主耶稣活出美好的见证。 tetapi Lazarus tetap dengan setia menghidupkan kehidupan yang memuliakan Tuhan. 这里教导我们，虽然受到威胁，虽然受到挑战，我们要仍然忠心勇敢的做见证。 Di sini mengajarkan kepada kita, walaupun kita mengalami tekanan atau ancaman dari luar, kita tetap harus setia memberikan kesaksian. 要记得，我们的上帝永远与我们同在。 Kita harus ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. 他会用我们的见证来荣耀主的名。 Dia akan menggunakan kesaksian kita untuk memuliakan namanya. 以前呢，有一位老弟兄名叫浩正， Dulu ada seorang jemaat yang bernama Hao Zheng. 每一天呢，他在郊区的一个小孤儿院上班。 Dan dia bekerja di salah satu panti asuhan di pinggiran kota. 为什么他叫做浩正呢？ Mengapa namanya adalah Hao Zheng? 因为他的生命有美好的见证。 Karena kehidupannya ada kesaksian yang baik. 这间孤儿院呢，是一间非常简单的孤儿院， Panti asuhan tempat dia bekerja adalah panti asuhan yang sangat sederhana. 没有特别的设备。 Tidak ada fasilitas-fasilitas khusus. 可是浩正先生每一天早上以
微笑的脸来上班。 Tetapi Tuan Hao Zheng setiap hari datang ke panti asuhan ini untuk bekerja dengan muka yang tersenyum. 浩正先生不是一位有钱的人， Tuan Hao Zheng juga bukan orang yang kaya, 他收入不多， pemasukannya juga sangat sedikit, 他住在一间非常简陋的房子。 dan dia tinggal di rumah yang sangat sederhana. 可是他对孤儿们呢所给的东西比金钱还贵重。 Tetapi apa yang dia berikan kepada anak-anak di panti asuhan itu jauh lebih berharga daripada uang. 每一天，浩正先生照顾那些孤儿们， Setiap hari Tuan Hao Zheng menjaga anak-anak di panti asuhan, 帮助他们做功课， membantu mereka mengerjakan PR, 教导他们关于性望爱的重要性。 dan mengajari mereka tentang pentingnya iman, kasih, dan pengharapan. 他不单用口头上的教导， Dan dia juga bukan hanya mengajar melalui perkataannya saja. 他以身作则。 Dan dia dengan kehidupan dia menjadi sebuah contoh atau teladan bagi mereka. 有一天呢，来了一位年轻人，名叫荣荣。 Suatu hari datanglah seorang pemuda yang bernama Rongrong. 荣荣呢，之前也曾经住在这间孤儿院。 Rongrong dulu juga tinggal di panti asuhan ini. 他离开孤儿院多年之后呢，现在呢，他成为一个很成功的一个生意人。 Setelah beberapa tahun meninggalkan panti asuhan, Rongrong sekarang menjadi seorang bisnismen yang sukses. 他来拜访浩正先生， Dan dia datang untuk menjenguk Tuan Hao Zheng. 他对浩正先生说 Dia mengatakan kepada Tuan Hao Zheng,：“ 先生，我从来不会忘记你对我和其他同学以前在这个孤儿院的照顾。 Dia mengatakan bahwa saya tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan bagi kami. 那时候呢，我的生命很苦， Di saat itu kehidupan saya sangat sulit. 我差一点要放弃生命了。 Saya hampir saja melepaskan kehidupan saya. 可是每当我看到你不知道疲倦的来孤儿院， Tetapi ketika saya melihat Anda dengan tidak lelahnya datang ke panti asuhan ini, 并以笑容的脸来接待我们， dan dengan muka yang tersenyum menyambut kami, 而且诚心的来照顾我们， dan dengan tulus menjaga kami, 让我看到生命还有盼望。 dan membuat saya melihat bahwa di dalam kehidupan masih ada pengharapan. 他说：“先生，你所做的不单单是一份工作， Dia mengatakan apa yang Anda lakukan bukan hanya sebuah pekerjaan. 您已经给了我们生命。” Anda telah memberikan kami sebuah kehidupan. 然后浩正先生用笑容的脸对荣荣说 Kemudian Tuan Hao Zheng dengan muka yang tersenyum berkata kepada Rongrong,：“ 他说我们的生命好像蜡烛， dia mengatakan bahwa hidup kita seperti sebuah lilin. 小小的蜡烛，可是当点火起来的时候， Lilin yang kecil tetapi di saat dinyalakan, 它的光能够照亮黑暗的地方。 cahayanya akan menerangi tempat-tempat yang gelap. 同样的，当我们用爱心所做的事，虽然很简单， Sama halnya jika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang walaupun kecil dengan sabar, 可是能够照亮别人还在黑暗中的生命。 bisa menerangi kehidupan orang-orang yang masih di dalam kegelapan. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 浩正先生也许不是一个有钱的人， Tuan Hao Zheng bukanlah orang yang kaya, 可是他的生命见证 tetapi kesaksian kehidupannya 充满爱心， penuh dengan kasih, 充满牺牲， penuh dengan pengorbanan 并无私的贡献。 dan kontribusi yang tidak henti-hentinya. 他的见证已经在很多人的心燃起精神与盼望。 Kesaksian yang telah menyalakan semangat dan pengharapan di dalam hati banyak orang. 各位亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 从约翰福音12章第9到11节， dari Injil Yohanes pasal 12 ayat ke-9 sampai ke-11, 让我们学到一个非常重要的功课， mengajarkan kita satu kebenaran yang sangat penting. 一个真实的生命见证， Kesaksian kehidupan seseorang yang sebenarnya 一定会引起别人来看上帝的大能。 akan menuntun atau membawa orang untuk datang melihat kuasa dari Tuhan. 也能够引起那些受到威胁的人负面的反应。 Tetapi juga bisa mendapatkan reaksi yang negatif dari orang-orang yang melawannya.
可是正如拉撒路， Tetapi sama seperti Lazarus, 我们被蒙召，永远见证上帝在我们生命中的大能。 kita dipanggil untuk selamanya memberikan kesaksian akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. 无论我们的见证会引起反对， Walaupun kesaksian kita mungkin akan mendapatkan pertentangan, 虽然世界的人想办法把我们的见证毁掉， atau mungkin saja orang-orang di dunia ini ingin menghapuskan kesaksian kita, 可是我们的生命见证仍然会引导众人来认识主耶稣。 tetapi kesaksian kehidupan kita akan menuntun orang untuk datang percaya kepada Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 身为相信主的人， sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, 我们被蒙召成为世界的光， kita dipanggil untuk menjadi terang dunia, 不是单单用口头上的见证， bukan hanya dengan kesaksian dengan kata-kata saja, 而是用我们每一天的行动， tetapi melalui kehidupan kita setiap hari, 充满爱以及良善的生命见证。 penuh dengan kasih dan kebaikan dalam kehidupan kita. 不单传递我们的信心，不单传递我们的信心， Bukan hanya mengabarkan iman kita, 也能够照亮别人的心， tapi juga bisa menerangi hati orang lain, 也对世界显明上帝的爱。 dan juga menyatakan kasih Allah kepada orang-orang di dunia ini. 最后，在马太福音第5章16节说： Terakhir di Injil Matius pasal ke-5 ayat ke-16, 照样你们的光也应当照在人前，让他们看见你们的好行为，又颂赞你们在天上的父。 demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. 求主帮助我们， Kiranya Tuhan membantu kita, 让我们身为一个基督徒， agar kita sebagai orang Kristen 能够为主做美好的见证。 bisa menjadi sebuah kesaksian yang baik bagi Tuhan. 我们的见证 Kiranya kesaksian kita 应该能够发出生命的一个见证。 harus bisa mencerminkan kuasa dari Tuhan, 让别人也能够得到生命， agar orang lain juga bisa percaya kepada Tuhan, mendapatkan kehidupan。 mendapatkan kehidupan. 求主帮助， Kiranya Tuhan membantu. 我们来同心祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 我们来花一短短的时间来默想。 Mari kita mengambil sejenak waktu untuk memikirkan 今天从这个信息里面， hari ini melalui nats firman Tuhan yang kita baca. 我们的生命应当如何？ Kesaksian kehidupan kita harus bagaimana? 慈悲天父上帝，我们再次来到主面前，谢谢你，谢谢你透过今天早上的信息，你再一次提醒我们，甚至来管教我们，我们的生命应该呵护上帝的心，我们的生命应该像拉撒路复活的生命有所改变。我们所行的应该是讨上帝的心。主啊，也许我们目前在我们的生命当中，我们说我们是个基督徒，可是行为上我们不像基督。求主怜悯，很多时候我们的生命也成为别人的绊脚石，使人跌倒。主啊，求主怜悯，求主给我们这个机会，让我们能够悔改，能够学习你要我们做的。主啊，很多时候因为世上的引诱，世上的情况，
很多时候使到我们很难把上帝的话行出来。我们肉体软弱，求主怜悯，求主怜悯。谢谢主，我们将今天我们所听的信息能够放在我们的心里面，让我们能够在我们的生命当中活出来，让别人也能够从我们身上认识你，成为他们个人的救主。我们为恩典堂所有的弟兄姐妹，求主帮助带领，赐福让他们每一天蒙主的悦纳。也为恩典堂所有的牧者以及全体知识干事，求主祝福带领，赐给他们智慧，在牧养弟兄姐妹，在管理教会，有从上帝而来的智慧。谢谢主，我们将我们每一个人完全交在主的手中，求主带领我们如此祷告交托，奉耶稣基督的名祈求，阿们。谢谢。